Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fi hadzal yawm sanuwasil ad-dars al-yawm fi qismin nahwi tahta al-mawdu' inna. Sebelum saya teruskan dan mulakan pembelajaran kita pada hari ini, satu soalan yang saya tinggalkan kepada murid-murid sekalian iaitu sila huraikan perbezaan mereka. Saya ulang, sila huraikan perbezaan mereka di antara inna dan kana. Apakah perbezaan mereka? Cuba ingat soalan ini dan sila tonton video ini sehingga habis. Inna ialah berfungsi untuk menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Kita lihat misal, Innal hatifa jamilun. Innal hatifa jamilun. Inna bermakna sesungguhnya. Telefon itu cantik. Dan untuk membina jumlah yang mempunyai inna, mestilah dibina di atas jumlah ismiyah. Tidak boleh dibina di atas jumlah fi'liyah. Ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai mubtada' khabar. Baiklah, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, antara syaratnya ada dua, iaitu mestilah dibina secara jumlah ismiyah, dan yang mana apabila datang sahaja inna, fungsinya ialah menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Apa yang dikatakan menasabkan isim dan merofakkan khabarnya? Ayuh sama-sama kita lihat. Baiklah, contoh ayat ialah Al-hatifu jamilun. Al-hatifu jamilun bermakna telefon itu adalah cantik. Maka apabila masuk sahaja huruf inna, automatik berlaku perubahan kalimah tersebut, iaitu kita lihat daripada al-hatifu jamilun berubah innal hatifa. Innal hatifa jamilun. Selepas huruf inna, maka kita sebut sebagai isim inna. Dan selepas isim inna itu disebut sebagai khabar inna. Maka saya ulang, datang sahaja isim inna, maka dia mengubah baris al-hatifu kepada al-hatifa, dan selepas inna disebut sebagai isim inna, dan selepas isim inna itu disebut sebagai khabar inna. Perhatikan baik-baik. Kita lihat contoh yang lain. Sama juga, ciri-ciri dan syaratnya mesti ada dua. Yang pertama, mesti dibina di atas jumlah ismiyah, yang mana inna ini datang sahaja inna ini, maka dia akan menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Kita perhatikan. Contohnya ialah at-talibu mujtahidun. Dibina secara jumlah ismiyah ataupun mubtada' khabar, yang bermaksud murid itu seorang yang bersungguh-sungguh. Perhatikan baris. Apabila datang sahaja huruf inna, apa perubahan yang berlaku? Dia akan menjadi inna at-taliba mujtahidun. Perlu ingat, selepas inna sahaja, maka disebut sebagai isim inna, dan selepas isim inna disebut sebagai khabar inna. Kenapa barisnya menjadi at-taliba? Kerana fungsi inna tadi adalah menasabkan isim dan merofakkan khabar. Seterusnya, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian,
Saya berikan masa untuk menjawab soalan berikut. Soalan ini ialah mudah sahaja. Daripada ayat ini, jika saya letakkan huruf inna, agak-agak apakah baris bagi jumlah tersebut? Saya berikan masa 5 saat. Maka jawapannya ialah datang sahaja huruf inna, maka automatik dia akan berubah menjadi innal alima mujtahidun. Daripada al-alimu mujtahidun, maka datang sahaja inna menjadi innal alima mujtahidun, yang membawa maksud sesungguhnya guru itu seorang yang bersungguh-sungguh. Selepas huruf inna, maka disebut sebagai isim inna. Dan seterusnya apa murid-murid sekalian? Selepas isim inna disebut sebagai khabar inna. Oleh itu, ayuh sama-sama kita lihat beberapa contoh yang lain. Sebagai peringatan kepada murid-murid sekalian, mubtada' khabar mesti mengikut bilangan dan jantina. Jika mubtada'nya mufrad, maka khabarnya mufrad. Jika mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga mesti jamak. Kita perhatikan contoh yang pertama. Innal muallima nasyitun. Sesungguhnya guru lelaki itu seorang yang aktif. Maka kalimah al-muallima di'irabkan sebagai isim inna. Kenapa di'irab sebagai isim inna? Kerana dia berada selepas huruf inna. Maka apakah hukumnya? Hukumnya ialah mansub bil fathah. Seterusnya kita lihat kalimah nasyitun. Apakah i'rab bagi kalimah nasyitun? Nasyitun di'rab sebagai khabar inna. Kenapa? Kerana kedudukannya adalah selepas isim inna. Maka hukumnya adalah marfu' bid-dhammah. Limadha bid-dhammah? Li'annahu mufrad. Dia mengikut bilangan dan jantina isim inna tersebut. Seterusnya yang kedua ialah contohnya innal muallimaini nasyitani. Apakah i'rab bagi kalimah al-muallimaini? I'rabnya ialah isim inna. Kenapa? Kerana ianya berada selepas huruf inna. Maka apakah hukumnya? Hukumnya adalah mansub bil ya. Bagi kalimah nasyitani, nasyitani, i'rabnya adalah khabar inna. Kenapa? Kerana dia berada selepas kedudukan isim inna. Selepas sahaja isim inna disebut sebagai khabar inna, hukumnya adalah marfu' bil alif. Limadha bil alif? Li'annahu musanna. Sesungguhnya dua orang guru lelaki itu adalah orang yang aktif. Contoh yang ketiga ialah innal muallimina nasyituna. Kalimah al-muallimina di'arab sebagai isim inna kerana berada selepas huruf inna dan hukumnya sentiasa mansub bil ya. Manakala bagi kalimah nasyituna, nasyituna di'arabkan sebagai khabar inna. Kenapa di'arabkan sebagai khabar inna? Kerana berada selepas kedudukan isim inna dan hukumnya adalah sentiasa marfu' bil waw. Limadha bil waw? Li'annahu jama' muzakkar.
Dan yang terakhir ialah innal muallimati nasyitatun. Apakah i'rab bagi al-muallimati? I'rabnya ialah isim inna. Kenapa dia i'rabkan sebagai isim inna? Kerana selepas huruf inna, apabila isim inna sentiasa mansub bil kasrah. Seterusnya, apakah i'rab bagi nasyitatun? I'rabnya ialah khabar inna marfu' bid-dhammah. Limadha bid-dhammah? Li'annahu jama' muannas. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, daripada jadual ini, maka kita boleh simpulkan isim inna hukumnya sentiasa mansub, manakala khabar inna hukumnya sentiasa marfu'. Oleh itu, saya minta murid-murid sekalian sila salin contoh berikut supaya kita mengingat beberapa contoh yang mudah. Kita kembali kepada soalan yang saya tanyakan di awal video tadi. Sila huraikan perbezaan mereka. Bagaimana murid-murid sekalian? Adakah anda sudah dapat membezakan di antara inna dan juga kana? Jika anda boleh bezakan, maka sila berikan perbezaan mereka di ruangan komen supaya saya boleh semak. Ayuhat tullab, fi kitab al-madrasah lissanati rabi'ah fi safhah 66 fi qismin jim, iqra al-jumal al-atiyah thumma ayin isim wal khabar li inna. Murid-murid diminta untuk tentukan isim inna dan khabar inna. Thumma a'rib isim inna wa khabaraha i'raban tamman. Pada muka surat yang ke-70, i'rabkan isim inna dan khabarnya dengan i'rab yang lengkap. Dan yang terakhir ialah kawin jumlah mimma ya'ti. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.